Selamat datang ke channel Cikgu Mendel. Video kali ini kita akan cuba bincangkan bab ketiga, pengangkutan. Jadi dalam pengangkutan ni ada sistem pengangkutan lah. Jadi kamu boleh tengok buku teks tingkatan 3 PT3 lah, sains, muka surat 79. Okay, muka surat 79. Jadi sistem pengangkutan. Tengok yang pertama sekali, poin dia apa? Sel perlukan oksigen untuk respirasi sel. Jadi kita kena faham lah, respirasi sel ni apa? Maksudnya ada sesuatu berlaku di sel. Jadi apa yang berlaku di sel? Respirasi sel. Jadi respirasi sel ni akan menggunakan glukosa. Jadi glukosa ni akan ditukar menjadi ATP ataupun tenaga lah. Okey, ATP. ATP ni penting dalam pengangkutan aktif dan selalunya diguna oleh otot juga ATP ni. Jadi ATP ni akan menyebabkan otot tu boleh mengecut dan mengendur. Kenapa nak kecut, kenapa nak kendur? Untuk kita punya pergerakan harian. Sekarang ni kamu nak pergi ke toilet contohnya, ataupun kamu nak tekan sesuatu dekat handset kamu. Jadi kena ada pengecutan, kenduran otot di situ untuk kamu gerakkan jari jemari kamu. Ada otot-otot yang kena mengecut, mengendur. Jadi dia bila nak mengecut dan mengendur, dia perlukan ATP. Jadi macam mana nak dapat ATP? Kena ada respirasi sel. Respirasi sel yang akan pecahkan glukosa ni menjadi ATP. Proses dia detail lah. Nak belajar tentang Krebs cycle, glycolysis, ada macam-macam, pening kepala. Jadi bagi mudahnya, respirasi sel dia guna glukosa, pecahkan glukosa jadi ATP, respirasi sel. Paling bagus sekali bila ada oksigen. Kalau tak ada oksigen pun boleh tukar jadi ATP juga. Tapi dia tak efisien, dia tak bagus. Tapi bila ada oksigen, sangat-sangat bagus proses penukaran glukosa menjadi ATP atau proses pemecahan glukosa menjadi ATP. Jadi ATP ni memang diperlukan, sangat-sangat diperlukan, terutama dalam pengangkutan aktif dan juga untuk sel-sel sebagai contoh otot, untuk pengenduran, pengecutan. Untuk apa kendur dan kecut ni? Untuk kamu bergerak, menggerakkan tubuh badan kamu, menggerakkan tulang-tulang kamu. Boleh ya? Cikgu harap kamu faham yang itu. Kemudian, sel memerlukan nutrien. Jadi, sel tu perlu nutrien. Cikgu tak nak cerita tentang sel lah. Nanti ada video tentang sel, kamu boleh tengok video tentang sel. Jadi, sel perlu nutrien untuk dia hidup. Sebagai contoh, nutrien apa yang dia perlu ni? Glukosa. Jadi macam mana nak hantar nutrien ni pergi ke sel? Macam mana nak hantar oksigen pergi ke sel? Jadi kita ada sistem pengangkutan ni. Jadi sel juga akan buang karbon dioksida. Jadi tubuh badan kita ni bila kita hembus nafas, keluar karbon dioksida. Karbon dioksida tu asal daripada mana? Asal daripada sel. Sebab apa? Antara hasil juga selain daripada ATP, proses pemecahan glukosa ni akan hasilkan karbon dioksida. Okey, dia akan hasilkan juga karbon dioksida. Yang ni bahan kumuh, tubuh badan tak perlu karbon dioksida. Dia tak boleh simpan karbon dioksida. Kalau bergumpul karbon dioksida tak dibuang akan membahayakan sel, membahayakan tubuh badan. Jadi nak tak nak kena dihembus keluar dalam proses hembusan nafas lah. Karbon dioksida perlu dibuang. Dan ada juga bahan-bahan kumuh yang perlu dibuang juga. Contohnya macam urea, amino acid. Bukan amino acid lah. Urea, amonia. Yang ini semua adalah bahan-bahan hasil pemecahan amino acid ataupun protein yang perlu dibuang daripada tubuh badan. Kalau dia berkumpul dalam badan, dia menjadi toksik. Toksik ni selalunya dia akan menyebabkan sel-sel mati lah. Kalau berkumpul, sel-sel tak boleh nak hidup kalau terlalu banyak sangat toksik-toksik yang mengganggu. Jadi, bahan kumuh ni perlu dibuang. Jadi, perlu diangkut ke tempat yang nak dibuang ataupun tempat organ yang akan membuang bahan-bahan kumuh ni. Jadi, macam mana nak angkut dia? Menggunakan sistem pengangkutan sekali lagi. Kemudian ada juga proses resapan.
Dalam sistem pengangkutan ni ada proses resapan. Resapan tu maksudnya ada apa? Bahan tu bergerak merentas sesuatu barrier ataupun halangan. Jadi ada halangan-halangan tertentu, dia kena merentas halangan tu. Dia akan jadi resapan lah. Contohnya macam apa ya? Cikgu pun tak tahu nak bagi analogi apa, tapi dia nak merentas sesuatu halangan untuk dia bergerak daripada satu tempat ke satu tempat yang lain. Kemudian organisma kompleks, sistem pengangkutan khusus. Okey. Jadi kalau organisma yang kompleks, macam manusia, kompleks lah. Kalau macam organisma unisel tu maksudnya apa? Organisma ni dia satu sel saja. Contoh macam apa ni? Cikgu lukis apa ni? Okey, ini ameba lah. Jadi ameba ni dia duduk dekat tempat air yang bertakung. Okey, tempat yang bertakung, dia bentuk tidak tetap. Jadi kalau dia nak oksigen macam mana? Dia nak oksigen masuklah. Jadi oksigen masuk ke dalam sel melalui resapan ringkas. Ada resapan kan? Dia akan melepasi plasma membran. Jadi ini adalah struktur plasma membran. Kalau bahasa Melayu, membran plasma. Mana lah ya. Jadi dia akan merentasi membran plasma atau plasma membran untuk dia masuk ke dalam ameba. Jadi ameba pun bila dia guna oksigen, dia akan hasilkan karbon dioksida. Jadi karbon dioksida akan keluar lah. Jadi tak ada susah sangat. Dia satu sel saja. Dia nak oksigen, dia ambil. Dia tak nak karbon dioksida, dia buang. Tapi macam manusia, tak boleh. Kita tak boleh macam tu. Macam kulit kita ni. Kulit kita mana boleh ambil oksigen dekat luar? Dia tak ada keupayaan untuk dia sedut oksigen daripada luar. Tak boleh kulit kita. Kulit, tahu tak kulit tu apa? Kamu tengok tangan kamu yang warna brown, warna putih kan, macam-macam warna-warna oranye ke kan, warna hitam ke kan. Jadi kulit kita tak boleh ambil oksigen. Jadi dia perlukan satu sistem, satu keadaan yang kompleks untuk angkut oksigen ni dan hantar ke setiap sel yang ada. Contohnya hantar ke hujung jari. Cuba bayangkanlah macam manalah oksigen mula-mula dia masuk kot hidung, tiba-tiba dia boleh sampai ke hujung jari. Jadi dia ada satu sistem yang kompleks untuk hantar oksigen yang masuk kot hidung tu atau masuk kot mulut tu pergi ke hujung jari atau hujung kaki kamu. Jauh tu daripada hidung nak pergi ke hujung jari. Dia ada satu sistem yang kompleks, yang khusus. Jadi komponen utama dia, ini komponen utama dia untuk dia angkut oksigen tu, untuk dia angkut nutrien-nutrien, untuk dia angkut semua bahan-bahan kumuh yang tak diperlukan. Pengangkutan ni ada 3 komponen utama. Okey, yang pertama adalah jantung. Yang kedua adalah salur darah. Yang ketiga adalah darah. Sekali lagi, yang pertama adalah jantung. Yang kedua adalah salur darah. Yang ketiga adalah darah. Jantung tu seolah-olah macam enjin yang akan menggerakkan kereta tu. Okey, jantung tu yang gerak sebab dia pump, dia tolak darah tu. Salur darah ni macam jalan raya. Dia sediakan laluan untuk sistem pengangkutan tu berjalan. Darah tu macam kereta sendiri. Kereta yang akan mengangkut semua nutrien-nutrien, semua bahan-bahan kumuh, oksigen dan karbon dioksida. Darah tu adalah kenderaan. Okay, kemudian kita pergi kepada kepentingan. Dia ada kepentingan di sini. Angkut keperluan sel, angkut bahan kumuh. Jadi kita akan tengok sistem pengangkutan yang melibatkan ikan, reptilia, amfibia, manusia. Jadi ada 3 jenis organisma yang kita akan lihat, iaitu ikan, reptilia, amfibia dan manusia. Dan juga kita akan tengok juga kepada tumbuhan. Macam mana tumbuhan mengangkut. Kalau cikgu tak salah, ada sistem pengangkutan dalam tumbuhan. Kita pergi kemudiannya pada haiwan yang kita kategorikan sebagai amfibia. Jadi amfibia ni contohnya apa? Katak lah, paling mudah sekali katak. Kenapa dia amfibia? Dia hidup 2 alam, hidup di air dan di darat. Jadi dia tak ada masalah lah. Selalunya air tawar lah katak ni. Air masin cikgu tak pastilah ada katak air masin ke tak. Katak di laut kan. Selalunya air tawar. Okey, amfibia.
Jadi amfibia ni kamu tengok ni sistem peredaran dia. Cuba besarkan sikit. Jadi amfibia. Kita nak berwarna apa? Warna ni lah. Okey. Jadi dia akan masuk. Ni ada salur darah. Dia akan bawa darah yang tidak ada oksigen. Okey, dia akan bawa darah yang tidak ada oksigen. Dia akan masuk ke dalam atrium kanan. Dan dia akan pergi ke ventricle. Akan bergerak pergi ke ventricle. Anak panah warna kuning tu. Yang ni. Nombor 1. Nak berwarna warna hitam tu, tebalkan dia. Jadi dia masuk ke nombor 1. Kemudian daripada pergerakan salur darah tu masuk ke dalam atrium kanan yang tidak ada oksigen, dia masuk ke ventricle. Nombor 2. Jadi kamu nampak tak warna nombor 2 tu, dia masuk ke ventricle. Kemudian daripada ventricle tu dia akan berlaku pengecutan di ventricle, dia akan tolak darah masuk ke dalam salur darah lah. Ni salur darah juga. Kemudian dia akan pergi ke peparu. Okey, peparu. Atau dia akan pergi ke kulit. Sebab tu nama dia peredaran pulmocutaneous. Palmo tu selalunya peparu pula. Cutaneous tu adalah kulit. Okey, jadi dia akan pergi sama ada peparu atau kulit. Jadi di peparu dan kulit ni apa yang berlaku? Akan berlaku tukar gas. Jadi dia tukar gas apa? Karbon dioksida menjadi oksigen. Kalau dia akan buang karbon dioksida, di peparu tu akan buang karbon dioksida, dia akan ambil oksigen. Atau sama juga di kulit. Di kulit tu, di bawah kulit tu lembap. Di bawah kulit tu ada banyak kapilari darah. Jadi oksigen tu akan merentas kulit tu masuk ke dalam kapilari darah. Kemudian di kapilari darah pula akan berlaku pertukaran gas, iaitu sel darah merah akan ambil oksigen, karbon dioksida akan dilepaskan, kemudian dibuang oleh kulit ke udara. Jadi sekarang ni darah sekarang tu dalam keadaan yang penuh oksigen. Jadi darah ni penuh oksigen. Okey, ni ada oksigen lah dalam salur darah tu. Dia masuk semula ke atrium kiri. Nombor apa nak buah? Salur darah nombor 3, nombor 4, nombor 5. Dia masuk ke atrium kiri, kemudian dia akan pergi ke ventricle, nombor 6. Nampak tak? Nombor 2 dengan nombor 6 ni adalah satu tempat yang sama. Maksudnya, peredaran darah ni akan ada pencampuran antara darah yang tidak ada oksigen dengan darah yang ada oksigen. Dia ada campuran. Maksudnya darah tu dia tak fully, tak sepenuhnya dia tak ada karbon dioksida. Tak ada sepenuhnya dia tidak ada oksigen. Dia bercampur antara yang ada oksigen dengan tidak ada oksigen yang ada karbon dioksida pada ventricle. Sebab tu dia tak secekap, nanti kita tengok manusia, dia pisahkan betul-betul yang ada oksigen dengan tidak ada oksigen. Tapi untuk amfibia ni, dia bercampur antara darah yang ada oksigen, darah yang tidak ada oksigen, yang asal daripada kulit dan peparu, yang asal daripada anggota badan, katak sendiri. Tapi katak tak ada masalah lah. Okey, katak tak ada masalah. Jadi bila mengecut bahagian ventricle, dia akan tolak darah naik ke salur darah yang akan pergi ke peparu, pergi ke kulit. Satu lagi, dia akan tolak darah pergi ke seluruh tubuh badan untuk hantar oksigen. Dia untuk hantar oksigen yang ni. Nombor 7 ni. Pergilah ke seluruh badan, iaitu kapilari sistemik. Bila sebut tentang kapilari sistemik ni, maksudnya kapilari-kapilari yang akan hantar darah-darah ke sel-sel, ke tubuh badan, ke organ-organ. Boleh tak ni? Jadi akan berlaku pertukaran gas. Jadi di sini ada oksigen. Jadi bila dah sampai ke kapilari darah seterusnya, tidak ada oksigen. Yang ada hanyalah karbon dioksida. Jadi dia masuk balik ke salur darah atrium
kanan. Dia pergi ke ventricle. Jadi di ventricle ni sebenarnya kalau kita nampak seolah-olah macam tak berapa efisien lah. Sebab dia bercampur antara darah yang ada oksigen, darah yang tidak ada oksigen. Bila ventricle tu mengecut, dia akan tolak darah naik ke atas. Satu bahagiannya akan pergi ke peparu dan kulit untuk pertukaran gas. Satu lagi bahagian akan pergi ke seluruh tubuh badan. Kemudian bila berlaku pertukaran gas, dia akan masuk balik ke atrium kiri. Kemudian ditolak masuk ke ventricle pula. Jadi dia tak berapa nak, macam seolah-olah macam tak efisien sangat. Tapi dia tak ada masalah dengan katak ni. Sebab apa? Sebab dia tetap bagus untuk pastikan semua sel-sel di katak tu dapat oksigen. Jadi katak tak ada masalah sangat. Okay? Memang diciptakan dia begitu dan dia tidak ada masalah lah untuk meneruskan kehidupan dia, mandiri dia. Kemudian kita tengok ikan. Jadi ikan ada besar sangat tadi tu kan. Ada kapilari insang. Di kapilari insang ni akan berlaku pertukaran gas. Apa yang berlaku? Darah yang ada karbon dioksida akan ditukar dengan darah yang ada oksigen. Jadi terdioksigen menjadi beroksigen. Okey. Darah tu dalam keadaan terdioksigen menjadi beroksigen. Jadi di sini berlaku pertukaran gas insang. Cikgu tak nak ceritalah tentang insang tu. Adanya filament lah, macam-macam tu lah. Ni video yang sebelum ni cikgu ada buat tentang apa? Tahu respirasi, sistem respirasi. Kemudian dia akan pergi ke seluruh tubuh badan ikan tu. Dia akan pergi ke ekor, dia akan pergi ke kepala, dia akan pergi ke mata, dia akan pergi ke badan untuk pastikan semua bahagian-bahagian tu dapat oksigen. Jadi bila dia dah pergi semua bahagian tu, akan berlaku pertukaran gas. Gas maksudnya darah tu dalam keadaan dia ada oksigen, dia jadi tidak ada oksigen. Jadi bila berlaku pertukaran gas dekat situ, iaitu kapilari sistemik ini, dia dah hantar semua ke seluruh kawasan tubuh badan ikan tu, akan jadi pertukaran gas, iaitu oksigen akan diambil oleh semua ekor, kepala, badan, mata, apa semua tu. Kemudian dia akan hasilkan karbon dioksida masuk ke dalam salur darah. Jadi dia akan bergabung dengan sel darah merah tu menjadi darah yang terdioksigen yang ada karbon dioksida. Jadi darah tu dalam keadaan yang terdioksigen. Okey. Kalau bahasa Inggeris, deoxygenated blood. Okey. Kemudian salur darah tu akan bawa darah yang terdioksigen ni masuk ke atrium. Kemudian atrium ni jantung lah, akan ditolak pergi ke ventricle. Nampak tak? Atrium tu satu chamber saja, satu bilik saja, satu ruang saja. Kemudian dia tolak pula pergi ke ventricle. Ventricle akan tolak pula pergi ke kapilari insang. Dia tolak pergi ke atrium, atrium tolak pergi ke ventricle, ventricle tolak pergi ke kapilari insang. Di kapilari insang berlaku pula pertukaran gas daripada darah yang keadaan dia terdioksigen menjadi beroksigen. Kemudian pergi pula hantar ke seluruh tubuh ikan tu, pergi ke mata, pergi ke kepala, pergi ke ekor, pergi ke sirip, pergi ke badan dia, pergi ke insang dia sendiri pun sama juga perlukan oksigen. Jadi itu dia akan berlaku pertukaran gas di kapilari sistemik. Sistemik tu maksudnya badan dia lah, seluruh kawasan badan dia tu akan berlaku pertukaran gas, akan oksigen, oxygenated blood, darah yang beroksigen akan jadi darah yang terdioksigen. Darah yang terdioksigen ni pula akan masuk ke dalam jantung yang terdiri daripada satu ruang atrium, satu ruang ventricle. Satu bilik atrium, satu bilik ventricle. Dia bergeraklah masuk ke atrium, dia tolak hasil pengecutan di atrium, tolak masuk ke ventricle, kemudian ditolak pergi ke kapilari insang. Jadi apa fungsi jantung ni? Jantung ni dia akan mengecut. Bila mengecut, dia akan tolak darah pergi ke tempat yang seterusnya.
Jadi maksudnya ada pergerakan darah di situ. Kalau tak ada jantung, darah tak boleh nak bergerak sebab tak ada daya nak tolak darah tu. Jadi jantung ni adalah seolah-olah macam enjin yang akan tolak darah tu mengalir dalam tubuh badan ikan ni. Untuk manusia, sistem dia juga dikenali sebagai sistem peredaran ganda dua. Kenapa sistem peredaran ganda dua? Sebab dia ada dua peredaran ni. Yang pertama ni adalah merujuk kepada sistem peredaran pulmonary. Yang kedua adalah sistem peredaran sistemik. Jadi, apa maksud sistem peredaran pulmonary? Untuk mudah faham, pulmonary ni dia adalah lung lah. Okay, dia boleh merujuk kepada lung. Jadi, dia ada kaitan dengan lung. Contohnya, kalau kita ada belajar tentang jantung nanti, kita ada sebut arteri pulmonary. Jadi, maksudnya arteri itu dia ada berkait secara terus dengan lung, dengan peparu. Satu lagi kita ada vena pulmonary. Sama jugalah, dia ada berkait rapat dengan peparu pulmonary. Kemudian kita ada sistem peredaran yang kedua, dipanggil sebagai sistem peredaran sistemik. Sistem peredaran sistemik ini adalah peredaran untuk menghantar darah yang beroksigen ke seluruh tubuh badan. Okey, kita tengok sini peredaran dia, iaitu sistem peredaran ganda dua ni. Cikgu warna merah ke? Warna apa lah. Okey. Jadi cikgu selalu mula dengan kawasan sini. Okey, kawasan situ. Jadi ini dia punya salur-salur apa yang membawa darah apa? Darah vena cava pula. Ini adalah salur darah yang membawa darah terdioksigen. Darah yang tidak ada oksigen ada karbon dioksida. Pernah elok lah situ. Mana ni lah. Okey. Jadi ini saluran ni dipanggil sebagai vena cava. Dia bawa darah yang tidak ada oksigen. Darah ni asal daripada mana? Asal daripada seluruh tubuh badan, daripada bahagian kepala sehinggalah ke bahagian kaki. Akan masuk ke dalam vena cava dan dia akan masuk ke dalam jantung. Jadi struktur jantung pertama darah tu mengalir masuk adalah atrium kanan. Ini adalah atrium kanan. Cikgu letak dia atrium kanan AK. Nanti kita akan pergilah sekali lagi tentang jantung ni. Kamu jangan risau sangat. Bahagian tu, ruang yang pertama, bilik yang pertama adalah atrium kanan. Kemudian bahagian atrium ni akan mengecut, akan tolak darah masuk ke ventricle kanan. Selepas dia masuk ke ventricle kanan, ventricle pula akan mengecut. Bila ventricle mengecut, dia akan tolak darah naik ke arteri pulmonary. Okey. Di sini ni ada injap sabit. Di sini pun ada injap juga, injap tricuspid. Okey, injap tricuspid. Dia akan bawa darah tu ditolak masuk ke arteri pulmonary. Daripada arteri pulmonary, dia akan pergi ke peparu. Jadi ini adalah peredaran pulmonary lah. Sebab apa? Dia bawa darah yang tidak ada oksigen masuk ke peparu. Jadi di dalam peparu apa yang berlaku? Berlaku pertukaran gas. Iaitu gas dalam keadaan yang dia ada banyak karbon dioksida. Karbon dioksida akan keluar, oksigen akan masuk ke dalam sel darah merah, ke dalam salur darah. Kemudian darah tu akan jadi darah yang beroksigen. Jadi dia akan darah yang beroksigen. Jadi darah yang beroksigen tu akan masuk semula ke salur darah yang dipanggil sebagai vena pulmonary. Nanti kita akan tengoklah macam mana lagi sekali jantung tu. Jangan risau. Vena pulmonary. Darah dalam vena pulmonary ni kemudian akan masuk di atrium, bahagian atrium. Yang ni bahagian jantung yang ketiga lah. Cikgu dah sebut atrium kanan, ventricle kanan. Sekarang ni darah tu akan masuk ke atrium kiri.
Darah dalam keadaan apa? Keadaan yang beroksigen. Kenapa dia keadaan beroksigen? Sebab dah berlaku pertukaran gas. Dia masuk ke atrium kiri. Kemudian bahagian atrium akan mengecut. Bila bahagian atrium mengecut, dia akan tolak darah pergi ke ventricle kiri. Jadi dia akan lalu pada injap bicuspid. Ini injap bicuspid. Injap bicuspid akan terbuka lah waktu ni. Sebab apa? Sebab darah melalui daripada atrium pergi ke ventricle. Kenapa darah tu boleh ditolak pergi ke ventricle? Sebab bahagian atrium, bahagian yang ini akan mengecut. Dia akan tolak darah pergi ke ventricle. Kemudian selepas atrium mengecut, ventricle pula akan mengecut. Jadi bila ventricle mengecut, dia akan tolak darah naik ke aorta. Okey, tolak darah naik ke aorta. Darah dalam keadaan apa? Keadaan yang ada oksigen. Kemudian apabila dia naik ke aorta, darah tu akan mengalir pergi ke arteri. Daripada arteri ini, dia akan terus dihantar ke seluruh tubuh badan. Seluruh tubuh badan ni termasuklah kepala, kaki, badan, organ dalam badan. Semua sel-sel yang ada dekat manusia tu perlukan oksigen. Jadi bila dia perlukan oksigen, dia memerlukan sel darah merah tu sampai ke sel-sel tu. Jadi dia pergilah. Contohnya dia pergi naik ke atas. Kat sini ada kepala, ada hidung, ada mata, telinga, lidah, otak. Jadi darah tu yang dalam keadaan beroksigen akan masuk ke dalam bahagian-bahagian di bahagian atas badan, atas jantung ni untuk berlaku pertukaran gas. Jadi yang ini arteri kan. Yang ini mestilah kapilari darah. Kapilari darah tu dia punya lumen, dia punya ruang, dia punya ketebalan adalah sangat-sangat kecil berbanding dengan arteri. Di kapilari darah juga dia ada lubang-lubang di mana ada bahan-bahan tertentu yang boleh keluar daripada kapilari darah dan dia boleh masuk ke dalam sel. Okey, sebagai contoh paling utama sekali oksigen lah. Jadi dia akan keluar daripada kapilari darah tu, dia masuk ke bahagian di antara sel, sel akan ambil lah oksigen yang diperlukan. Jadi darah dalam keadaan ada dalam kapilari darah tu, darah dah bertukar daripada keadaan dia beroksigen, dia dah dalam keadaan yang terdioksigen. Sebab apa? Sebab dia dah ada karbon dioksida hasil daripada respirasi sel. Sel tu akan gunakan oksigen, kemudian hasil dia guna oksigen tu, dia akan hasilkan karbon dioksida. Jadi karbon dioksida tu akan masuk ke dalam darah, menyebabkan darah dalam keadaan yang terdioksigen. Jadi sekarang ni darah akan mengalir masuk ke vena. Jadi dia mengalir masuk ke vena. Mengalir masuk ke vena. Jadi tak ada masalah sangatlah. Darah daripada bahagian atas nak pergi ke jantung, dia ada tarikan graviti. Jadi bila dia ada tarikan graviti, dia mudah mengalir masuk ke vena cava, masuk ke dalam atrium kanan. Boleh ya? Dia masuk ke atrium kanan. Darah ni dalam keadaan yang terdioksigen. Jadi dia akan bermula baliklah kitaran peredaran darah tu. Cuma cikgu nak bermula balik dengan aorta tadi sebab kita pergi tengok dia naik ke atas. Bagaimana pula kalau dia turun ke bawah? Jadi darah dalam aorta ni darah yang beroksigen. Darah yang beroksigen akan masuk ke arteri, kemudian daripada arteri itu dia akan turun ke bawah. Jadi darah dalam keadaan tekanan yang tinggi lah. Sebab apa? Sebab dia baru keluar daripada jantung. Dan dia perlu ditolak, dipaksa, dihantar ke seluruh tubuh badan manusia. Jadi dia turunlah ke bawah. Jadi ini kemungkinan dia pergi ke perut. Okey, yang ni dia pergi ke organ pembiakan. Okey. Yang bawah lagi mungkin pergi ke bahagian kaki. Jadi sekarang ni dia bawa darah yang keadaan dia ada oksigen. Jadi dia akan masuk ke dalam kapilari darah. Jadi bila masuk ke dalam kapilari darah, darah yang beroksigen, oksigen akan keluar. Keluar untuk dia pergi ke sel. Sel pada waktu yang sama akan keluar, akan buang karbon dioksida. Karbon dioksida akan masuk ke kapilari ni. Ni kapilari darah. Jadi kapilari darah ni dia sangat kecil lah. Kalau kamu nampak pun dia kecil berbanding dengan arteri. Jadi akan masuk
karbon dioksida, dia akan ada tindak balas dengan darah tu untuk diangkut pergi masuk balik ke jantung. Jadi darah dalam keadaan yang terdioksigen. Okey, darah dalam keadaan yang terdioksigen. Maksudnya darah tu tidak ada oksigen, ada karbon dioksida. Kemudian darah tu akan masuk ke vena. Jadi waktu ni bila dia dah masuk ke dalam kapilari darah, dia masuk ke vena, dia dah hilang dia punya tekanan sebenarnya. Tekanan daripada darah tu dah hilang. Jadi ada sesuatu yang akan membantu darah daripada bawah untuk ditolak naik ke atas. Sebab apa? Kena ditolak naik ke atas sebab dia ada tarikan graviti yang akan menghalang dia untuk naik ke atas. Jadi dia ada sesuatu yang membantu dia untuk dia tolak naik ke atas. Antara benda yang sangat-sangat penting membantu dia untuk dia ditolak naik ke atas adalah injap sabit. Jadi sepanjang dalam vena ni dia ada injap sabit. Injap sabit ni dia akan memastikan darah mengalir dalam keadaan sehala. Okey, injap sabit akan memastikan darah mengalir dalam keadaan sehala. Jadi bila darah tu dah ditolak naik ke atas, sebab yang ni kan dia masuk. Bila dia masuk, dia akan memberi tekanan pada darah yang ada dekat sini untuk ditolak naik ke atas. Jadi bila ditolak naik ke atas, darah tu tak boleh nak patah balik walaupun ada tarikan graviti. Akan ditolak sehinggalah dia masuk balik ke dalam vena cava. Jadi bermulalah kitaran semula lah. Jadi darah tu akan beredar di sistem peredaran kita. Antara sebab utama kenapa dia nak beredar adalah untuk mengangkut oksigen. Jadi oksigen ni nak diangkut pergi ke mana? Pergi ke seluruh sel yang ada dekat tubuh badan kita. Tadi kita tengok secara asasnya lah, atau secara overall, secara keseluruhan dia tu, macam mana peredaran darah tu boleh berlaku. Sekarang ni cikgu nak pergi kepada struktur jantung. Struktur jantung sahaja, kita nak tengok macam mana struktur jantung tu. Jadi cikgu bermula tadi dengan vena cava kan. Jadi vena cava, kita ada di sini vena cava. Besar sangat lah. Okey. Vena cava. Kecil sangat pula dah. Jadi vena cava ni dia akan darah-darah daripada seluruh badan ni akan mengalir masuk ke dalam vena cava. Daripada vena cava ni kemudian akan masuk ke ruangan yang pertama jantung. Okay, bolehlah kamu nak sebut ruangan macam mana pun, tapi cikgu selalu bermula dengan vena cava. Dia akan bawa darah yang terdioksigen, darah yang tidak ada oksigen. Darah yang tidak ada oksigen ni datang daripada seluruh tubuh badan. Kemudian akan masuk ke atrium kanan. Ini ruangan yang pertama. Jadi maksudnya atrium kanan ni dia akan menerima darah daripada vena cava. Darah tu dalam keadaan yang terdioksigen, tidak ada oksigen. Cikgu kadang-kadang ulang banyak kali serta-serta perkataan tu supaya kamu dapat faham, dapat dengar sekali lagi supaya nanti ingatan tu kuat lah. Okay. Jadi atrium kanan dia ada darah yang terdioksigen. Jadi daripada atrium kanan, darah tu akan mengalir masuk ke ventricle kanan. Jadi darah akan mengalir masuk ke ventricle kanan. Sini. Dia akan melalui. Jadi dia nak mengalir masuk ke ventricle kanan tu, dia pastinya akan melalui injap trikuspid. Boleh ya, injap trikuspid. Jadi injap trikuspid akan terbuka lah waktu ni. Sebab apa? Kalau dia tertutup, macam mana dia nak benarkan darah daripada atrium kanan pergi ke ventricle kanan. Okay, kemudian di tengah-tengah memisahkan antara jantung kanan dan jantung kiri, kita ada septum. Ni dinding pemisah antara kiri dan kanan, ada septum. Kemudian bahagian ventricle pula akan mengecut. Bila ventricle mengecut, dia akan tolak darah masuk ke arteri pulmonari. Pada waktu yang sama, dia akan lalu kawasan ni. Yang cikgu hitamkan ni kawasan dia, iaitu dipanggil sebagai injap sabit. Jadi injap sabit ni akan terbuka untuk membenarkan darah daripada ventricle kanan masuk ke arteri pulmonari. Jadi cikgu ada sebut tadi kan,
Bila dengar je perkataan pulmonary ni, kita boleh terus terbayang peparu, lung. Jadi maksudnya darah tu akan dibawa ke peparu. Di sini kamu kena ingat, arteri selalunya akan bawa darah yang beroksigen. Sekali lagi, arteri akan bawa darah yang beroksigen. Tetapi dalam kes arteri pulmonary ini, dia tak bawa darah yang beroksigen. Dia bawa darah yang terdioksigen, darah yang tidak ada oksigen. Darah ni kemudian akan dibawa ke peparu. Apa berlaku di peparu? Berlaku pertukaran gas. Gas karbon dioksida akan keluar daripada darah, oksigen akan masuk. Dia sebenarnya oksigen masuk dulu, kemudian karbon dioksida akan keluar. Karbon dioksida keluar, dihembus nafas keluarlah. Oksigen darah waktu tu dalam keadaan yang terdioksigen menjadi beroksigen. Darah daripada keadaan terdioksigen jadi beroksigen. Kemudian darah tu akan mengalir masuk semula ke jantung melalui vena pulmonary. Kemudian darah akan mengalir masuk ke atrium kiri. Di atrium kiri akan berlaku pengecutan bahagian atrium. Pengecutan ni sebenarnya dia kedua-dua bahagian dia akan mengecut. Jadi dalam keadaan yang serentak. Okay, walaupun cikgu tak nak cerita lah impas saraf tu nanti kamu lagi pening. Kedua-dua bahagian atrium ni akan mengecut, akan tolak darah pergi ke ventricle kiri. Tadi ni bahagian atrium kiri kan, boleh ya. Dia akan tolak darah pergi ke ventricle kiri. Kemudian bila dah tolak, pastinya dia akan lalu satu injap ni. Injap ni tertinggal cikgu. Iaitu injap bikuspid. Injap bikuspid. Jadi injap bikuspid ni pastinya akan terbuka lah. Kalau dia tutup macam mana dia nak benarkan darah untuk mengalir masuk ke ventricle kiri. Darah tu macam mana dia boleh ditolak? Sebabkan bahagian atrium ni dia mengecut. Bahagian atrium mengecut. Akan tolak masuk ke ventricles. Darah akan tolak masuk ke ventricle. Kemudian darah akan ditolak lagi sebab ventricle mengecut. Kecut ni maksudnya apa? Kecut tu ruang dia jadi sempit. Tekanan dia akan tinggi lah. Ruang jadi sempit, tekanan tinggi. Dia akan tolak apa yang ada di dalam dia tu untuk pergi ke tempat lain. Jadi, apa yang ada dalam ventricle kiri ada darah. Darah ni akan ditolak naik. Dia tak boleh masuk semula ke atrium kiri. Sebab apa dia tak boleh ditolak masuk ke atrium kiri? Dia ada injap bikuspid di situ. Jadi, injap bikuspid ni akan halang darah daripada ventricle kiri untuk masuk ke atrium kiri. Dia akan halang. Sebab apa? Salah satu fungsi injap dalam sistem peredaran darah manusia ni, sistem pengangkutan ni adalah untuk memastikan darah tu mengalir dalam keadaan sehala. Darah mengalir dalam keadaan sehala. Jadi darah tu kemudian akan mengalir ke aorta. Okay, dia akan masuk ke aorta. Dia akan lalu injap sabit. Jadi injap sabit ni apa fungsi dia? Sama jugalah. Dia akan menghalang darah mengalir balik masuk ke ventricle kiri daripada aorta. Kemudian darah dalam aorta ni akan bergerak pergi ke seluruh tubuh badan. Dia akan masuk ke arteri. Arteri itu bercabang lah. Jadi ada arteri yang akan naik pergi ke atas jantung. Contohnya dia nak pergi ke hidung, pergi ke leher, pergi ke pipi, ke lidah, ke telinga, ke mata, ke otak. Sebab apa dia nak pergi semua tempat tu? Supaya oksigen dapat dihantar ke seluruh sel-sel yang ada. Sebab kita manusia, kita ni multicellular organism. Okay? Organisma multisel. Ada beribu, berjuta sel yang memerlukan oksigen. Apa jadi kalau tidak dapat oksigen, sel-sel akan mati. Jadi sangat-sangat bahaya. Kemudian ada juga yang arteri bawa darah turun ke bawah jantung. Jadi ke bawah jantung ni kita ada apa? Contohnya perut, usus besar, usus kecil, ada organ pembiakan, ada paha, ada lutut, ada kaki. Jadi semua ni memerlukan oksigen. Dan apabila sampai di kawasan tu, dia akan masuk ke salur darah yang paling kecil sekali. Yang mana dinding-dinding dia tu ada lubang-lubang yang akan membenarkan pertukaran gas. Oksigen akan keluar dan masuk ke sel-sel tu. Karbon dioksida akan keluar daripada sel, akan masuk ke dalam kapilari darah. Jadi bila kapilari darah menerima karbon dioksida, darah
waktu tu akan bertukar menjadi terdioksigen. Darah terdioksigen dan akan masuk semula ke vena, kemudian akan berkumpul di vena cava. Ini cikgu dah cerita tadi yang sebelum ni tu kan. Okey. Jadi kita ulang sekali lagi secara cepatnya lah, secara cepat ni. Yang pertama ada vena cava, darah dalam keadaan yang terdioksigen, darah akan masuk ke dalam atrium kanan, atrium kiri akan mengecut, akan tolak darah masuk ke ventrikel kanan, akan melalui injap trikuspid. Jadi daripada ventrikel kanan, bahagian ventrikel ni akan mengecut, akan tolak darah masuk ke arteri pulmonari. Di arteri pulmonari, darah akan dibawa pergi ke peparu untuk pertukaran gas. Darah dalam keadaan yang terdioksigen menjadi beroksigen. Darah kemudian akan masuk ke jantung semula melalui vena pulmonari. Daripada vena pulmonari, darah akan masuk ke atrium kiri. Bahagian atrium akan mengecut, menyebabkan darah ditolak masuk ke ventrikel kiri. Apabila darah ditolak ke ventrikel kiri, dia akan melalui injap sabit lah. Injap sabit. Apa fungsi injap? Memastikan darah mengalir dalam keadaan sehala. Jadi darah tak boleh masuk semula. Apabila bahagian ventrikel ni mengecut, darah tak boleh masuk ke atrium kiri. Dia terpaksa tak nak masuk ke aorta. Jadi apabila dia ditolak ke aorta, dia akan melalui injap sabit. Daripada aorta, darah tu akan mengalir pergi ke seluruh tubuh badan melalui arteri. Daripada arteri itu, darah akan masuk ke ruangan yang lebih kecil, lebih sempit yang dipanggil kapilari darah. Di kapilari darah, dinding dia satu sel, kemudian ada lubang-lubang yang menyebabkan pertukaran gas boleh berlaku. Jadi darah dalam keadaan yang beroksigen menjadi terdioksigen. Darah yang terdioksigen akan masuk ke vena. Daripada vena, darah akan berkumpul di vena cava, masuk semula ke atrium kanan. Sekarang ni kita cuba tengok macam mana kita nak lukis jantung manusia ni. Jadi kamu nampak cikgu lukis kan. Jadi dia tak susah sangat. Cikgu pun tak tahu bila cikgu belajar ni. Mungkin zaman cikgu sekolah dulu kot cikgu belajar lukis jantung ni. Jadi cikgu nak ajar kamu lah macam mana nak lukis jantung. Dengan harapan bila kamu dapat lukis jantung ni, lagi mudahlah kamu nak ingat. Jadi kamu buat line, satu line macam ni. Kemudian line dekat bawah. Okay. Sama juga bahagian ni, bahagian yang bawah ni. Ini tak ada masalah sangat lah. Okay, senang je kan. Kemudian buat septum di tengah-tengah ni. Boleh ya. Lepas tu buat Y. Lepas tu buat Y. Buatlah dia punya garisan. Boleh ya. Jadi ini adalah jantung lah. Ada struktur ini. Kita sekali lagi buat supaya nanti kamu nampak betapa mudahnya. Okey. Tengah-tengah Y. Okey, jantung. Cuba kita labelkan. Kita labelkan warna merah, tengok. Jadi kita ada di sini vena cava. Di sini ada atrium kanan. Di sini ada injap trikuspid. Sini kita ada ventricle kanan. Darah akan mengalir lalu injap sabit. Dia akan masuk ke arteri pulmonari. Sini. Okay, arteri pulmonari akan bawa darah ke lung, peparu lah. Peparu. Di peparu apa berlaku? Berlaku pertukaran gas daripada darah yang terdioksigen menjadi darah yang beroksigen. Kemudian darah akan masuk balik ke sini.
Okey, kamu jangan tertukar ya. Cikgu dulu waktu belajar dulu selalu tertukar darah masuk ke sini. Lepas tu pening dah nak masuk kat mana kan. Jadi dia tak masuk situ, dia masuk sini. Jadi struktur ni, struktur apa? Salur apa ni? Salur ni adalah vena pulmonari. Okey, boleh ya. Sini adalah atrium kiri. Kemudian ini kita ada ventricle kiri. Di tengah-tengah ni kita ada injap bikuspik. Boleh ya. Sebenarnya ada injap sabit jugalah. Kemudian kita ada aorta. Dia akan pergi ke mana? Akan pergi ke arteri. Jadi ini adalah cara mudah kita nak lukis struktur jantung. Sekali lagi cikgu nak ulang lagi lah tentang peredaran darah ni, supaya nanti kamu betul-betul dapat tangkap, faham dan ingatkan dari darah tu mengalir dari mana ke mana. Jadi kita ada tengok yang inilah, yang warna kuning ni kan. Jadi kita ada vena cava. Jadi di jantung kita tu ada vena cava. Cikgu terang tadi, dalam vena cava ni ada darah yang terdioksigen. Dia akan masuk ke atrium kanan. Daripada atrium kanan ni akan mengecut. Tapi waktu dekat atrium kanan mengecut ni, dia akan menghasilkan bunyi dup. Okey. Yang ini ada dalam muka surat 90. Buku teks muka surat 90. Dia itu apabila atrium mengecut, ventricle akan kendur. Okey, atrium mengecut, ventricle akan kendur. Kenapa atrium mengecut? Sebab dia nak tolak darah yang ada dalam atrium tu pergi ke ventricles. Waktu ni dikenali sebagai diastole. Okey, dikenali sebagai diastole. Bacaan pada tekanan darah ni dipanggil sebagai diastolic. Boleh ya? Bacaan ni dipanggil sebagai diastolic. Iaitu kamu nampak kat sini 75 mm merkuri. Waktu atrium mengecut, kita panggil dia sebagai diastole, menghasilkan bunyi dup, dan tekanan darah yang terhasil daripada atrium mengecut kita panggil sebagai tekanan diastolik. Boleh ya? Tekanan diastolik. Dalam buku teks tu dia bagi tahu kenapa dia bunyi dup. Okey, cikgu bacakan untuk kamu. Bunyi dup dihasilkan oleh penutupan injap sabit pada aorta dan arteri pulmonari. Jadi bila bahagian atrium kanan dengan kiri dia mengecut, injap sabit akan tertutup di aorta dan arteri pulmonari. Jadi hasil penutupan tu akan membunyikan dup. Waktu ni tekanan darah yang disebabkan oleh atrium mengecut ni kita panggil sebagai diastolic. Jadi apa bacaan tekanan darah waktu ni? 75 mm merkuri. mm tu milimeter, Hg tu merkuri. Macam mana nak ukur tekanan darah atrium kanan ni? Menggunakan alat yang kamu selalu pergi jumpa doktor tu, dipanggil sebagai sphygmomanometer. Sphygmomanometer ada dalam muka surat 91, iaitu dia tunjuk situ sphygmomanometer mengukur tekanan darah. Okey, muka surat 91. Jadi bila atrium dah mengecut, dia akan tolak darah pergi ke ventricle kanan. Dia akan lalu injap trikuspik lah. Ni dia akan pergi ke ventricle kanan. Jadi apabila ventricle kanan mengecut, kamu ingat ya, ventricle mengecut, dia termasuklah ventricle kanan dan kiri. Ventricle kanan mengecut, dia akan tolak darah pergi ke arteri pulmonari. Jadi injap sabit akan terbuka. Tadi injap sabit tertutup, menghasilkan bunyi dup. Jadi bila injap sabit terbuka, injap trikuspik dan injap bikuspik akan tertutup. Jadi bila injap trikuspik dan injap bikuspik tertutup, menyebabkan bunyi loop. Jadi ventricle sekarang ni dia mengecut. Kenapa injap trikuspik, bikuspik dia tutup? Yang kat sini ni tak pernah nampak kan, warna hitam. Kenapa dia tertutup? Dia hasilkan bunyi loop.
Kenapa dia tutup? Untuk halang darah ingat ventricle ni masuk balik ke atrium. Dia tak nak macam tu. Dia patah balik pula dah kan. Jadi masalah pada jantung. Jadi injap tricuspid, bicuspid kena tutup. Waktu ni dipanggil sebagai sistole, akan hasilkan bunyi loop, dan tekanan darah yang dihasilkan akibat daripada ventricle ni mengecut adalah nilai dia 120 mm merkuri. Boleh tak tinggi daripada tu? Memanglah boleh. Rendah daripada tu pun boleh juga. Dia disebabkan oleh seseorang. Okey. Yang ini yang cikgu cerita adalah orang yang sihat. Jadi orang yang sihat lebih kurang 120 mm merkuri untuk yang sistole, untuk diastole 75 mm merkuri. Tekanan yang disebabkan pengecutan ventricle adalah dipanggil sebagai systolic. Okey, systolic. Ini adalah muka surat 90, kamu boleh baca lah. Dia tulis situ, bunyi loop dihasilkan oleh penutupan injap tricuspid dan bicuspid antara atrium dan ventricle. Boleh ya? Kemudian darah akan masuk ke arteri pulmonari, akan pergi ke peparu. Di peparu apa berlaku? Pertukaran gas. Darah dalam keadaan yang ada karbon dioksida, dia menjadi tidak ada karbon dioksida. Darah kemudian akan bergerak masuk ke jantung semula melalui vena pulmonary. Darah dalam keadaan yang beroksigen. Kemudian darah akan pergi ke atrium kiri apabila dia dah melalui vena pulmonary lah. Jadi dia akan masuk ke atrium kiri. Di atrium kiri akan berlaku pengecutan yang akan menyebabkan darah di dalam atrium kiri itu ditolak pergi ke ventricle kiri. Jadi kamu kena ingat, bila atrium mengecut, dia dipanggil sebagai diastole, akan bunyi dup. Dup ni disebabkan apa? Penutupan injap sabit pada aorta dan arteri. Okey. Jadi injap sabit tu ditutup. Injap bicuspid, tricuspid itu akan terbuka lah. Kemudian dia akan masuk ke ventricle. Darah masuk ke ventricle, ventricle pula mengecut. Jadi bila ventricle mengecut, injap tricuspid, bicuspid akan tertutup pula, injap sabit pula terbuka. Okay? Cikgu harap cikgu tak salah sebut lah. Jadi nak tak nak kamu kena buka buku baca yang muka surat 90. Okey, muka surat 90 penting kat situ. Tunjukkan macam mana nak faham bunyi dup dengan loop ni, diastole dengan sistole, diastolic dengan systolic. Boleh ya? Jadi kalau sistole dia bunyi dup. Diastole dia bunyi loop. Diastole dia bunyi dup. Ni semua dup ni. Salah ni. Okey. Sistole dia bunyi loop. Boleh ya? Sistole dia bunyi loop. Jangan kamu tertukar pula. Cikgu pun biasalah zaman belajar dulu kan. Kadang kita ni banyak sangat benda nak kena ingat. Jadi kadang-kadang tertukar tu perkara biasa. Tapi cikgu kalau tertukar, tak adalah masalah sangat sebab cikgu tak ambil exam. Cikgu tak ambil PT3, tak ambil SPM. Cikgu dah lepas zaman tu. Alhamdulillah lah. Dapatlah A. Okay? Walaupun tertukar-tertukar tu A jugalah. Sains dulu dengan biologi. Tapi kamu yang nak exam ni, kamu kena pastikan kamu jangan tertukar antara term-term ni. Contoh kalau diastole tu dia bunyi dup, kena bunyi dup lah. Kalau kamu sebut loop, salah lah. Dah hilang markah kat situ. Sebab tu kamu yang nak jawab exam ni, kamu kena kukuhkan kamu punya ingatan tu. Ingat salah satu. Tak perlu ingat dua-dua pun tak apa. Ingat salah satu supaya nanti satu lagi tu dia terbalik. Boleh ya? Cikgu harap cikgu tak ajar kamu terbalik lah. Memang cikgu baca directly daripada buku surat 90 buku teks. Kemudian daripada ventricle kiri itu dia akan bergerak pergi ke aorta. Jadi dia akan lalu injap sabit. Kemudian kita pergi kepada komponen sistem pengangkutan yang ketiga, salur darah. Yang kedua, salur darah. Jadi salur darah ada tiga. Yang pertama adalah arteri, yang kedua adalah kapilari, yang ketiga adalah vena. Pergi dulu kepada arteri. Arteri dinding dia tebal. Sebab apa? Sebab tekanan darah tinggi. Okey, tekanan darah tinggi 120 mm merkuri.
Jadi, dia dapat direct daripada jantung. Kemudian dia tisu elastik, lumen dia kecil, darah beroksigen. Selalunya arteri akan bawa darah yang beroksigen, kecuali, ada kecuali lah. Contohnya arteri pulmonari. Arteri pulmonari dia bawa darah yang terdioksigen, darah yang tidak ada oksigen. Sebab apa? Sebab dia bawa darah pergi ke peparu. Arteri kecut, kendur, dia hasilkan denyutan nadi. Yang ni denyutan nadi ni yang kita boleh cek dekat tapak tangan kan, pergelangan tapak tangan. Kalau lelaki normal dia 70 hingga ke 72 per minit. Jadi kalau kamu letak kira bilang kamu punya nadi tu dekat tangan, kalau lelaki lebih kurang lah 70 ke 72 per minit. Perempuan 78 ke 82 per minit lebih kurang. Kemudian kita ada kapilari. Kapilari dinding dia satu sel, lumen paling kecil. Di sini berlaku pertukaran gas, nutrien, bahan kumuh. Aliran darah perlahan. Yang ketiga kita ada vena. Vena ni dinding dia nipis tapi tidaklah satu sel. Dia lebih daripada satu sel. Sedikit otot, elastik, berinjap. Kenapa dekat vena berinjap? Untuk memastikan darah mengalir satu hala masuk ke dalam jantung. Iaitu melalui vena cava. Kalau tidak ada, dia akan patah balik lah. Bila patah balik masalah sebab dia tak boleh bawa darah masuk balik ke jantung. Saiz lumen dia besar, dia darah yang terdioksigen. Kecuali vena pulmonari. Vena pulmonari ni dia akan bawa darah yang beroksigen daripada peparu masuk balik ke jantung. Jadi ini adalah struktur dia. Kita ada arteri di sini. Arteri. Arteri, dinding dia tebal. Ni dinding dia ni tebal. Lumen dia kecil. Ni lumen ni ruang kat tengah-tengah ni. Lumen dia kecil. Sebab apa tebal? Sebab dia membawa darah daripada jantung. Hasil tekanan daripada jantung. Jadi, dia punya ketebalan tu tinggilah untuk dia menahan tekanan tinggi darah tu. Kalau tidak nanti dia pecah. Okay? Jadi sebab tu dia kena tebal. Daripada arteri, dia akan masuk ke kapilari. Kapilari ni dinding dia satu sel sahaja. Disebabkan bolehnya berlaku keluar masuk bahan. Contohnya oksigen nak keluar daripada dalam lumen tu. Lumen jugalah dipanggil sini. Dan karbon dioksida untuk masuk ke dalam lumen. Dan dia di sini akan berlaku pertukaran gas di kapilari. Kemudian darah akan berkumpul di vena. Vena ni lumen dia besar, dinding dia nipis. Okey, dinding dia nipis, lumen besar, dia ada injap. Dia akan kumpulkan semua darah-darah daripada kapilari. Di sini dia tak perlukan dinding yang tebal sebab dia tidak ada tekanan darah yang tinggi. Darah dah hilang tekanan dia apabila masuk ke kapilari darah. Okey, boleh ya? Jadi kita tengok. Kejap ulang balik. Jadi maksudnya dekat sini, dekat ventricle kiri ni, apabila mengecut, dia akan tolak darah masuk ke aorta, daripada aorta pergi ke arteri. Maksudnya dia dapat tekanan tinggi, iaitu 120 mm merkuri waktu ventricle kecut. Waktu atrium kecut, tekanan dia juga tinggi juga, lebih kurang 70 mm, 75 mm merkuri, tekanan tinggi. Dia tolak darah keluar daripada jantung untuk pergi ke arteri. Sebab tu arteri, lumen dia kecil, dinding dia tebal. Sebab apa? Dia nak bawa darah tu ke seluruh, ditolak ke seluruh tubuh badan. Tapi dekat kapilari darah ni, bila dia masuk kapilari darah, dia punya tekanan tu akan menghilang. Sebab apa? Kapilari darah ni dia kecil, dia satu sel sahaja. Jadi bila tekanan dia hilang, tapi dia masih ada tekanan lah. Jadi bila dia masuk dalam keadaan paksaan, ada bahan-bahan yang akan keluar daripada kapilari darah tu. Sebab apa? Kapilari darah ni dia berongga, dia ada lubang-lubang, dia satu sel sahaja, ada bahan akan keluar. Kemudian darah yang masih lagi tinggal dalam kapilari darah ni akan masuk ke vena. Jadi maksudnya darah tu dah hilang dia punya tekanan.
Dia akan berkumpul di vena. Sebab tu vena ni dia punya lumen besar, dia punya lumen tebal. Lumen tu yang tengah-tengah ni. Ni, lumen ni. Okey, lumen yang tengah-tengah ni. Lumen dia besar. Sebab apa? Dia nak kumpul darah-darah daripada kapilari darah. Jadi, bila dah kumpul darah daripada kapilari darah ni, jadi dia otot sebenarnya otot licin. Jadi otot ni dia mengecut dan mengendur. Bila dia kecut, dia akan tolak darah naik ke atas. Kenapa darah tu tak patah balik? Sebab ada injap. Injap akan halang darah untuk patah balik. Kemudian darah akan masuk ke vena cava. Jadi itulah salur darah. Ada 3 jenis yang kamu belajar. Arteri, vena, kapilari darah. Vena pulmonari bawa darah yang beroksigen. Arteri pulmonari bawa darah yang tidak ada oksigen. Kecuali yang itu saja. Yang lain, arteri-arteri yang lain akan bawa darah yang beroksigen. Vena-vena yang lain akan bawa darah yang beroksigen. Okay? Itu kamu ingatlah. Kemudian kita ada darah sendiri. Darah. Yang ini adalah komponen yang ketiga dalam sistem pengangkutan. Jalur darah tu yang kedua. Darah. Okay. Kita kalau nak asingkan darah, kita guna kaedah emparan. Kalau kamu nampak tu macam ada bergetar tu. Dia getar kan. Menyebabkan dia akan susun darah tu ikut ketumpatan dia. Jadi darah-darah ni dia ada level-level dia, dia ada berat dia. Jadi kalau dia dalam grup yang sama, dia akan duduk dengan grup yang sama lah. Jadi dia akan asingkan darah menggunakan kaedah emparan. Jadi bila dia gunakan kaedah emparan, darah tu dapat diasingkan. Kita boleh lihat 55% daripada darah adalah plasma. Yang dipanggil sebagai plasma. Walaupun kalau kamu luka, kamu nampak darah tu warna merah, tapi bukan semua komponen tu adalah sel darah merah. Sebab yang beri kesan warna tu adalah sel darah merah. Sebab apa? 55% daripada darah tu adalah plasma. Dan 90% daripada plasma tu adalah air. Jadi maksudnya komponen terbesar darah tu adalah air. Bila kamu asingkan darah guna kaedah emparan ni, dia akan ada kuantiti air yang besar. Jadi kuantiti air tu dia lutsina lah, dia jernih. Okey. Kemudian 10%-nya ada nutrien, karbon dioksida, enzim, hormon, bahan kumuh. Bahan kumuh contohnya apa? Urea, uric acid ataupun karbon dioksida. Bahan yang tak diperlukan oleh badan dan perlu dibuang. Kemudian 45% lagi adalah sel, iaitu sel darah merah 45% daripada total up. Okey. Jadi maksudnya sel darah merah tu yang paling banyak sekali lah. Sel darah putih, platelet. Okey. Kurang sikit lah. Sel darah putih dengan platelet ni tak banyak. Untuk darah manusia ni kita ada 4 jenis darah. Iaitu darah A, darah B, darah AB, darah O. Jadi cikgu ada tulis kat sini. Darah B, darah O, AB dan A. Darah ni kamu boleh tengok muka surat 98. Muka surat 98. Jadi cikgu nak cerita sikit lah. Macam mana kita kategorikan darah tu sebagai A, B, AB dan O. Ini semua berkait dengan struktur yang dipanggil sebagai antigen. Kalau kamu tengok kat darah B ni, dia ada antigen B. Okay. Darah B ada antigen B. Antigen B ni yang mana? Yang biru ni. Okay, itu adalah antigen B. Ni yang biru ni. Antigen B. Jadi maksudnya, kalau darah AB, dia ada antigen A dan ada antigen B. Jadi darah AB ni dia ada kedua-dua antigen. Manakala darah A pula, pastinya dia akan ada antigen A. Ini kita ambil yang mudah dulu. Supaya nanti nak pergi kepada antibody itu nanti kamu tak susah sangat nak faham. Jadi kalau darah B ada antigen B. Darah AB ada antigen A, antigen B. Dia duduk kat mana antigen ni? Duduk dekat sel darah merah.
Dia lagi spesifik duduk kat kawasan plasma membran. Okey. Dia duduk kat kawasan plasma membran. Jadi darah AB ada antigen A, antigen B. Darah A ada antigen A. Darah O pula, dia O. O tu macam kosong kan. Dia tidak ada antigen A dan B. Dia ada antigen A atau B. Jadi kamu tengok dekat kawasan plasma membran, dekat sel darah merah ataupun eritrosit je, kita tak tengok sel darah putih, tak tengok plasma yang lain-lain tu, tak tengok. Kita tengok dekat eritrosit. Jadi untuk darah O ni dia tidak ada antigen A dan B. Itu berlaku. Cikgu ulang sekali lagi nak bagi faham juga ni. Darah B ada antigen B. Ada di mana? Ada di eritrosit. Kalau lagi spesifik, ada di plasma membran. Darah AB ada antigen B, antigen A. Dekat mana? Dekat sel tu sendiri. Yang warna hijau ni adalah antigen B. A ni yang warna biru lah. Kemudian untuk darah A ada antigen A. Okey, sekarang ni kita tengok kepada jenis antibody pula yang tubuh badan hasilkan. Jenis antibody yang tubuh badan hasilkan. Untuk darah B, tubuh badan akan hasilkan antibody jenis anti-B. Anti-A. Ini ada dalam buku muka surat 98 ya. Kamu tengok darah B, jenis darah B, dia ada antigen B. Tapi antibody dia adalah jenis anti-A. Antibody dia adalah jenis anti-A. Boleh ya? Antibody dia adalah jenis anti-A. Untuk darah AB, dia tidak ada antibody anti-A ataupun anti-B. Kosong. Untuk darah A, dia ada antibody anti-B. Dia terbalik. Sini kalau nampak sini, dia darah B, ada antigen B. Antibody dia adalah jenis anti-A. Okey, antibody dia adalah jenis anti-A. Kalau untuk yang darah A, dia darah A, antigen dia A. Antibody yang dihasilkan adalah anti-B. Anti-B. Dia terbalik. Bila sebut tentang antibody, dia terbalik. Kalau darah AB pula, dia tak boleh ada antibody anti-A atau anti-B. Dia tak ada anti-A atau anti-B. Dua-dua tak ada. Kosong dekat dia punya plasma membran dia. Plasma dia kosong, tak ada. Untuk darah O, dia ada kedua-duanya. Dia ada anti-A dan anti-B. Antibody. Yang merah tu adalah antibody. Okey, sekarang ni kita tengok apa fungsi ni, antibody ni, anti-B, anti-A. Antibody anti-A akan serang antigen A. Dia akan serang antigen A. Jadi maksudnya, kalau dalam darah A ni ada antibody anti-A, antibody anti-A ni akan pergi serang yang warna hijau ni. Dan dia akan musnahkan sel darah merah ni. Sebab tu tubuh badan, orang yang darah jenis A tak boleh hasilkan antibody anti-A. Sama juga kalau darah AB, kalau ada antibody anti-A, antibody anti-A ni akan pergi serang dan musnahkan antigen A. Okey, boleh ya? Dia memang agak susah dan agak pelik sikit. Cikgu kat sekolah pun kadang-kadang mengajar susah bahagian ni. Dia lebih kurang nama-nama dia lebih sama. Dia tak ada masalah sangat kalau tubuh badan tu yang menerima. Tapi kalau tubuh badan tu yang menghasilkan antibody tu, dia akan masalah. Ni macam mana cikgu cuba bagi faham lah. Takut kamu pening kepala nanti. Okey, untuk penderma. Penderma maksudnya dia bagi darah dia tu kepada seseorang. Iaitu bagi kepada penerima lah. Penderma A tak boleh bagi ke O dan B.
Penderma A tak boleh bagi ke O dan B. Okey? Sebab apa? Penderma A ni dia ada antigen, kecil kan? Warna, dia ada antigen A. Tapi penerima O ni, penerima O dia ada antibody anti A, antibody anti B. Yang B pula dia ada antibody anti A. Jadi sekarang ni darah A ni dia ada antigen A. Bila dia masuk ke dalam badan orang yang darah O atau B, antibody anti A, antibody anti A dekat B ni akan pergi serang dan musnahkan. Yang ini dia akan menggumpal. Jadi dia akan ada kesan menggumpal, pengaglutinan. Darah tu tak boleh nak berfungsi. Jadi kalau orang tu cedera, hilang darah yang banyak, dia darah jenis O, kamu pergi bagi dia darah A, orang tu akan matilah. Sebab apa? Sebab darah tu tak sesuai untuk diterima. Sebab darah A ada antigen A. Apabila dia masuk ke darah orang O, O tu dia ada antibody anti-A. Antibody anti-A ni akan serang dan musnahkan antigen A. Akan musnah dan serang sel darah merah. Dan sel darah merah takkan boleh berfungsi. Jadi orang darah A tak boleh derma kepada orang darah O dan B. Sebab apa? Orang darah O dan B akan sentiasa hasilkan antibody jenis anti-A, anti-A dekat O dan B. Kemudian orang darah B. Orang darah B dia ada antigen B. Tapi untuk orang darah O, dia ada antibody anti-B. Orang darah A akan hasilkan antibody anti-B. Jadi kalau dia masuk ke dalam ni, antibody orang yang darah O yang ada antibody anti-B, antibody anti-B pada darah A ni akan pergi dan musnahkan sel darah merah tu. Jadi sel darah merah tak boleh berfungsi nak mengangkut darah di dalam badan yang menerima tu. Sebab tu dia akan berlaku pengaglutinan. Orang darah AB pun tak boleh derma darah ke darah A, O dan B. O, A, B. Sebab apa? Sebab dia ada antigen A, dia juga ada antigen B. Kalau dia pergi derma darah ke orang yang darah O, darah A dan darah B, O ni apatah lagi lah, dia ada antibody anti-A, antibody anti-B. Orang darah A ada antibody anti-B. Orang darah B ada antibody anti-A. Jadi dia akan pergi dan musnahkan sel darah merah. Jadi dia tak boleh berfungsi. Jadi ini adalah cara yang pendermaan darah yang salah. Doktor takkan buat lah. Doktor-doktor kita yang mahir, yang belajar 5 tahun nak jadi doktor ni, memang ini yang paling asas sekali. Kesalahan ni memang satu kesalahan yang tak sepatutnya diorang lakukan. Okey? Boleh ya? Jadi kita tengok macam mana nak derma darah ni. Jadi kalau orang darah A, tekan warna, orang darah A, dia boleh derma, yang ni derma lah, derma yang akan terima adalah darah A juga dan darah AB. Jadi dia boleh bagi kat darah A atau darah B. AB, sorry. Orang yang darah B boleh derma kepada yang darah B juga dan darah A, B. Tak ada masalah. Orang yang darah O boleh derma kepada darah B, darah AB, darah A dan darah O. Tak ada masalah. Sebab tu penderma yang darah dia jenis O ni, dia adalah penderma universal. Okey, penderma universal. Kemudian AB. AB hanya boleh derma darah kepada AB sahaja. Dia tak boleh derma kepada B, A atau O. Sebab itulah AB ni kalau kamu tengok, dia boleh terima semua jenis darah. Dia tak ada masalah. Sebab tu dia panggil sebagai penerima universal. Penerima universal. Okey.
Cikgu harap kamu kat sekolah nanti akan belajar lebih lanjut lah. Ini sebagai ulang kaji saja. Kamu janganlah tertekan pula kalau tak faham. Kalau tak faham tu, ini sebagai ulang kaji ataupun sebagai persediaan nak masuk kelas. Nanti di sekolah nanti boleh tanya lebih lanjut dengan cikgu-cikgu kamu lah. Kemudian kita tengok kepada pengangkutan dalam tumbuhan. Jadi dalam pengangkutan dalam tumbuhan ni kita ada subtopik dia transpirasi, gutasi, tisu pengangkut. Proses kehilangan air dalam bentuk uap air dari permukaan daun secara penyejatan. Jadi ini kehilangan air. Transpirasi itu adalah kehilangan air. Kehilangan air dalam bentuk uap air permukaan daun secara penyejatan. Sejatan lah, kamu ada belajar ni sejatan ni. Apa yang mempengaruhi transpirasi? Suhu, keamatan cahaya, kelembapan udara, angin. Lagi tinggi suhu, lagi tinggi kadar transformasi. Lagi tinggi cahaya, transpirasi. Lagi tinggi keamatan cahaya, lagi tinggi transpirasi. Lagi rendah kelembapan udara, maksudnya udara tu kering, lagi tinggi transpirasi. Dia terbalik sikit lah. Kamu jangan salah faham pula. Bukan lagi lembab tempat tu lagi cepat transpirasi, tak. Lagi kering tempat tu lagi cepat transpirasi, lagi cepat kehilangan air. Sebab apa? Air yang dekat daun tu nak ganti air yang kurang di udara. Lagi tinggi angin, lagi cepat, lagi tinggi transpirasi. Sebab angin tu akan menyebabkan proses sejatan. Semasa transpirasi, air, garam mineral juga bergerak dalam tumbuhan. Sebagai contoh kita tengok kat sini. Okey. Kita ada dalam tumbuhan ni dia ada xylem dan phloem. Kamu kena ingat xylem ni dia akan angkut air dan garam mineral. Nutrien lah. Daripada tanah ni. Daripada tanah masuk ke akar. Akar ni bergerak ke batang, naik ke atas. Okey, sekali lagi. Daripada tanah adanya air. Tanah kita ada air, ada garam mineral. Contoh garam mineral yang cukup-cukup penting bagi tumbuhan adalah nitrat. Okey. Jadi ini akan masuk ke dalam akar, cabang-cabang akar ni. Kemudian dia akan bergerak dalam tu ke batang. Dia bergerak ke batang, dia naik ke atas lah. Naik ke daun. Apa yang menyebabkan dia boleh bergerak? Apabila daun ni hilang air. Hilang air melalui proses apa? Transpirasi. Sebab apa? Bila dia hilang air, tempat yang hilang dekat daun tu akan diganti oleh yang daripada bawah. Dia akan naik sebab dia tarik. Air tu tarik. Air tu tarik. Menyebabkan daripada bawah ni air naik ke atas. Kemudian kita ada phloem. Phloem ni adalah bahagian pada struktur pada tumbuhan untuk mengangkut makanan. Contohnya apa? Kanji lah. Ataupun glukosa, gula. Dia akan dibuat di daun melalui proses fotosintesis. Kemudian daripada daun ni, kita buat warna lain. Daripada daun ni dia akan bergerak naik ke pucuk. Sebab apa kena pucuk? Sebab pucuk tu akan berlaku pertumbuhan. Jadi dia memerlukan makanan. Okay? Dia juga akan bergerak pergi ke akar. Sebab apa akar? Sebab akar tu dia nak memanjang, nak dapat lagi cari lagi banyak air. Itu yang berlaku lah. Kemudian kita ada gutasi. Gutasi ni juga dipanggil sebagai pelembakan. Kehilangan air daripada tumbuhan melalui hidatot. Okey, melalui hidatot. Dia jadi macam bintik-bintik pada daun tu. Cikgu nak cerita sangat pun tak pernah tahu sangat lah. Okey, jadi kamu boleh search Google. Tapi ini nota yang cikgu ambil daripada buku teks kamu. Dinamakan juga sebagai pelembakan. Kehilangan air daripada tumbuhan melalui hidatot. Dia ada struktur pada tumbuhan tu yang dipanggil sebagai hidatot. Macam rongga-rongga tu menyebabkan air hilang di situ. Dia lazim berlaku pada waktu malam, kelembapan udara tinggi. Seolah-olah dengan kelembapan udara yang tinggi itu dia akan tarik keluar. Kemudian kita ada tisu pengangkut.
ditemukan dalam satu salur bekas vaskular. Jadi bekas vaskular ni ada xilem dan phloem. Okey, ada xilem dan phloem. Okey, ada apa lagi tak cikgu tinggal? Kita tengok set buku teks. Yang selebihnya kamu kena tanyalah dengan cikgu kat sekolah. Okey. Itu sajalah. Okey, itu saja.